Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kurniaan rezeki yang dilimpahkan kepada kita, daripada nikmat-nikmat umur, nikmat kesihatan, nikmat iman, ketakwaan yang kita sedang jalani ini. Alhamdulillah, kita dapat mendengarkan ataupun kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan kuliah pada hari ini. Dan insya-Allah saya akan mulakan sebuah kitab barulah. Kita akan mulakan sebuah kitab yang baru. Dan kitab yang saya pilih adalah kitab yang berjudul Kiamat Hampir Tiba, iaitu tanda-tanda kecil dan besar kiamat yang makin terselah dan nyata. InsyaAllah kuliah ini akan mengambil masa sekitar 15 minit lah, 15 minit, 20 minit. Terpulang lah tengok berapa banyak yang kita akan cuba kupas pada setiap sesi atau setiap video, insyaAllah. Dan kitab ini dijadikan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, seorang kalangan asatizah ataupun ilmuwan di Malaysia yang terkenal. Dan bagi mereka yang nakkan kitab ini, saya pasti ada kitab ini dijual di toko-toko ataupun kedai-kedai buku di Singapura lah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ingin saya tekankan kenapa pilihan saya untuk memulakan ataupun mengupas kitab ini atau membedah kitab ini. Para jemaah sekalian, kita sebagai orang Islam, kita sudah pasti bahawa kita ini adalah merupakan umat akhir zaman. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan. Maka kita ini merupakan umat yang akan menghadapi akhir zaman. Masuk akhir zaman tu ia merangkumi daripada pelbagai tanda-tanda, bermula tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar kiamat, kemudian ia akan berakhir dengan hari kiamat lah. Jadi kita merupakan umat yang akan berhadapan dengan situasi ini. Dan perkara ini pasti akan berlaku para jemaah sekalian. Ia pasti akan berlaku dan merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merupakan umat yang akan menyaksikan perkara ini. Mungkin bukan kita, mungkin kita akan meninggal dunia sebelum berlaku, ataupun kita tidak mempunyai kesempatan untuk menyaksikan perkara ini berlaku. Tetapi ia merupakan satu peristiwa yang sangat dahsyat, kerana banyak fitnah-fitnah berlaku sebelum berlakunya kiamat. Jadi kita nak elakkan daripada perkara inilah kalau bolehlah. Tapi kalaulah kita contohlah, kalaulah kita diberikan umur yang panjang dan kita ditakdirkan untuk berhadapan dengan benda-benda ini, daripada tanda kecil, tanda besar, kemudian menyaksikan kiamat, maka kita kenalah persiapkan diri kita. Kerana ini pada akhir zaman ini merupakan satu zaman yang penuh dengan cabaran untuk kita, dan di mana ia menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Nabi SAW, dan juga iman kepada benda-benda lain yang kita tahulah ada dalam orang kata tu merukun iman kita, insya-Allah. Para jemaah sekalian, kita tahu sudah sekitar lebih kurang 1400 tahun lah lebih di mana junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Tapi kita tetap bersyukur bahawasanya kita ini sampai sekarang kita telah masih menikmati keimanan, kita masih menikmati ketakwaan dan merasakan nikmat Islam yang merupakan perjuangan, merupakan hasil daripada perjuangan dan jihadnya para ulama daripada para Nabi Muhammad kita SAW, para sahabat, kemudian para salaf tabi'in, para salaf salih, dan juga para ulama yang terdahulu, yang di mana mereka meneruskan tradisi ataupun warisan mereka daripada Nabi SAW, iaitu menyampaikan ilmu. Jadi apa yang kita telah kongsikan ini merupakan apa yang telah dikupas, apa yang telah kita warisi daripada para ulama, dan ia bukan saja datang daripada pendapat ataupun datang daripada ilham kita sebagai manusia, tapi ini semua berlandaskan kepada dalil. Dan bila saya nak sentuh tentang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ini, berkaitan dengan benda berkaitan dengan gaib, benda yang belum berlaku, benda yang kita tidak nampak, benda yang tidak jelas, ini kita kena ingat bahawasanya apa-apa kita nak cakap itu mestilah berlandaskan pada nas-nas Al-Quran ataupun sunnah yang qat'i ataupun yang pasti. Maka kita tidak boleh buat andaian, kita tidak boleh buat assumption lah dalam hal-hal ini, kerana ia berkaitan ghaib dan ia perlukan kepada dalil.
Dan kalau kita ingat sebuah hadis yang di mana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, hadis Jibril lah, kita biasa dengar tentang hadis Jibril yang sangat panjang itu, di mana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjumpai seorang lelaki yang dalam keadaan bermusafir, di mana dia kata ada muhadasah ataupun perbualan antara Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar para sahabat. Di antaranya adalah beritahu aku tentang Islam, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya, beritahu aku tentang as-saah, iaitu berkaitan dengan hari kiamat. Maka Nabi menjawab bahawasanya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian kemudian Jibril bertanya kepada Nabi SAW, okey, kalau tak dapat beritahu tentang hari kiamat, maka beritahu tentang tanda-tanda kiamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui apa-apa, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kiamat, bila berlaku, bagaimana berlakunya, bila berlakunya hari kiamat. Tapi apa yang diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun diwahyukan kepada Nabi adalah berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Dan tanda kiamat ini, para jemaah sekalian, ia pasti akan berlaku. Walaupun kita cuba untuk, mungkin kita tahulah, kita dah belajar tentang tanda kiamat yang kecil dan yang besar, dan kita berusaha untuk lawan. Contoh kita cuba nak lawan tanda-tanda kiamat daripada berlaku. Tapi kita kena ingat bahawasanya Nabi beritahu pada kita ini bukan untuk kita lawan, kan dia pasti akan berlaku. Tetapi Nabi beritahu untuk kita persiapkan diri kita, untuk kita elakkan diri kita daripada terlibat dalam benda-benda ini, terlibat daripada tanda-tanda kiamat ini, dan juga persiapkan diri kita, jaga keimanan kita, jaga ketakwaan kita, jaga Islam kita dan jiwa kita, daripada kita menjadi, orang kata tu, terkesan ataupun kita menjadi terjejas oleh benda-benda ini. Dan Nabi nak beritahu kepada kita bahawa ini semua ia pasti akan berlaku. Jadi ada banyak tanda-tanda kiamat yang kecil juga, dan tanda-tanda kiamat besar ada beberapa yang perlu kita tahu. Saya pasti para jemaah sekalian kita sudah pastilah, kita sudah beriman dengan benda inilah, ataupun yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, tentang kiamat yang kecil dan yang besar. Baiklah, para jemaah sekalian, dalam kitab ini ia ada banyak perbincangan, dari mana perbincangan ini berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis yang pertama, ia diberikan judul takwa dan perpaduan asas merupakan keselamatan pada akhir zaman. Maksudnya adalah untuk kita selamat pada akhir zaman ini, kita perlukan kepada sifat takwa dan perpaduan. Perpaduan maksudnya apa? Perpaduan antara kita dan juga umat Islam secara umumnya. Dan sifat takwa itu lebih kepada diri kita, lebih kepada keimanan dan kepada jiwa kita, untuk kita mengharungi ataupun selamatkan diri kita pada akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan pancaroba. Kita perlu ada sifat takwa, para jemaah. Takwa itu memasuk kepada kita takut ataupun kita memiliki rasa gentar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kan ia buat kita takut apabila kita nak buat dosa, dan kita membuatkan kita terdorong untuk kita melakukan benda-benda yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang menjauhi tegahannya. Dan perpaduan yang dimasukkan perpaduan ini adalah di antara benda yang kita boleh nampak pada akhir zaman ni, atau bukan tanda yang sangat besar, merupakan di mana perpaduan antara umat Islam ni akan berpecah. Dan ini bukan satu perkara yang akan berlaku, para jemaah sekalian. Tetapi kalau boleh kita tak nak jadi di kalangan mereka berpecah, kita selamatkan diri kita, kita hindari perkara ini. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dan Imam Tirmizi dan lain-lain lagi, di mana hadis ini satu hadis hasan sahih menurut Imam Tirmizi. Hadis yang di mana dia diriwayatkan oleh Aibad bin Sarih radhiyallahu anhu, dikala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarifat minha al-uyun, fa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa awsina. Qala usikum bi taqwallahi 'azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'mu wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmizi, yang satu hadis hasan sahih menurut Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Terjemahan hadis ini di mana diriwayatkan daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada kami, iaitu kepada Irbad dan kepada para sahabat, sekumpulan sahabat, di mana akan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata ketika kami mendengarnya. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir bagi kami, maka berilah pesanan kepada kami. Maka baginda SAW bersabda, aku menasihati kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendengar serta taat kepada pemimpin kamu, sekalipun yang memimpin kamu itu hanyalah seorang hamba daripada Habsyah. Sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya daripada kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin mahdiyin, iaitu khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan dapat hidayah ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu, iaitu sunnah-sunnah Nabiku, sunnahku, dengan geram kamu, dan jauhilah perkara yang baru, iaitu perkara bid'ah yang dia ada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadis yang Tirmizi. Bagi jemaah sekalian, ini merupakan hadis yang sangat panjang, tetapi saya akan ringkaskan perbincangannya di sini. Pertama sekali, hadis ini mengandungi banyak pesanan daripada Nabi SAW, dan ini pesanan untuk kita sebagai umatnya akhir zaman. Sebab tu Nabi kata bahawasanya siapa di kalangan kamu yang dipanjangkan usianya ataupun berada pada yang hidup kemudian, akan lihat banyak perselisihan. Bagi jemaah sekalian, perselisihan ini boleh berlaku dari segi pendapat kita, ataupun dari segi cara kita melakukan sesuatu, daripada amalan kita dan sebagainya. Ini semua merupakan sebenarnya fitrah kita. Kita sebagai manusia ni, kita susah untuk kita bersatu ataupun kita bersepakat dalam satu pendapat atau dalam satu hal. Ia bukan satu fitrah kita sebagai manusia. Kita setiap daripada kita punya cara berbeza, punya pendapat yang berbeza pada jemaah sekalian. Tetapi Nabi memberitahu kita bahawasanya yang utama adalah untuk kamu berpegang kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah yang utama, yang asas pada jemaah sekalian. Kenapa? Pada zaman akhir ini akan penuh dengan kekacauan, penuh dengan perselisihan. Itulah zaman kita, zaman akhir zaman itu. Sebab tu bagi siapa yang nak selamat, bagi siapa yang nak selamat pada akhir zaman ini, adalah dia mengikuti Nabi SAW, iaitu ajaran baginda, sunnah-sunnah baginda, tuntutan agama seperti yang telah disebutkan dalam hadis ini. Jadi pertama sekali, apa yang kita ambil daripada hadis ini, pertama sekali adalah takwa. Usikum bitaqwallah, Nabi sabda, aku berwasiat kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita bertakwa tu kita turuti segala perintah Allah dan kita jauhi segala tegahan Allah. Kita junjung segala yang telah dituntut oleh syarak ataupun daripada syariat kita, dan kita jauhi dari segala yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tegah kita untuk laksanakan. Dan itu adalah sifat takwa. Dan sifat takwa juga yang mencerminkan bagaimana kita ini sebagai umat Islam ni, kita bila sifat takwa itu lebih kepada bila kita nampak satu perkara yang tidak nak lakukan sesuatu, maka kalaulah sesuatu itu yang nak lakukan itu sesuatu yang ditegah oleh agama, maka akan timbul rasa takut dalam diri kita, dalam hati kita akan timbul rasa gentar, dan kita akan fikirkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita, Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikan kita, dan kita tak rasa gentarnya, rasa takutnya bahawasanya bila aku lakukan benda ini, maka aku akan mendapat dosa dan Allah Taala akan murka pada aku, akan murka pada aku dan tidak akan memberkati kehidupanku. Maka apabila timbul rasa macam gitu dalam diri kita, kalaulah kita nak lakukan maksiat atau lakukan dosa, maka itulah sifat takwa. Dan sifat takwa juga merujuk kepada bahawasanya kita, setiap apa yang kita lakukan itu, kita rasa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan memerhatikan apa yang kita lakukan. Itu yang pertama yang kita nak ambil daripada hadis ini, para jemaah sekalian. Kedua iaitu yang dimasukkan dalam hadis, di mana Nabi memberitahu di mana Nabi SAW bahawasanya mematuhi arahan pihak yang uruskan hal-hal berkaitan dengan umat Islam ataupun kaum muslimin, walaupun Nabi kata walaupun yang menguruskan kamu atau yang memerintah kamu adalah di kalangan hamba,
Nabi nak tunjukkan kepada kita, sesiapa sahaja pun di kalangan yang pemerintah kamu ataupun yang menguruskan urusan kamu taati mereka, kerana mereka yang telah dipilih itu bukan calang-calang calang orangnya. Mereka yang dipilih itu mereka yang mempunyai credibility, mereka yang layak, mereka yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sebab itu mereka diberikan tanggungjawab, diberikan amanah untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan umat Islam. Dan selagi mana mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan sunnah-sunnah para khulafat Rashidin. Bila kita sebut tentang khulafat Rashidin, kita lebih merujuk kepada mereka yang Khalifah 4 lah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kerana mereka adalah di kalangan sahabat-sahabat dan khalifah yang di mana pemerintah yang mempunyai sifat-sifat yang seakan sifat Nabi SAW, dan mereka ni adalah sahabat-sahabat kibar ataupun sahabat-sahabat yang besar yang rapat kepada Nabi SAW dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Para jemaah sekalian, di antaranya juga adalah untuk kita berpegang kepada amalan-amalan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kita gigit dengan gigi geraham kita. Apa yang dimaksudkan dengan gigit dan gigi geraham kita ni, maksudnya Nabi SAW kita berpegang teguh. Bagaimana kita kalau kita nak gigit sesuatu tu, kalau kita akan gigit dengan kuat bagi gigi kita, kalau kita tarik, kita masa saat kita sedang gigit tu, kalau kita cuba tarik, tak akan terlepas. Maknanya kita gigit dengan betul. Maksudnya kita berpeganglah teguh kepada sunnah Nabi SAW, dan janganlah kita mereka sesuatu yang baru di dalam agama kita. Tetapi perbincangan tentang berkaitan dengan bid'ah ini, seperti disebut dalam hadis ini, merupakan perbincangan yang sangat panjang, merupakan khilaf yang mu'tabar pada jemaah sekalian. Maka saya nak nasihat di sini, dalam perkara berkaitan dengan bid'ah, sama bid'ah itu adalah semua benda bid'ah itu adalah sesat, ataupun bid'ah itu bagi kepada bid'ah yang hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak baik. Masuk perkataan kullu dalam hal ini, kullu ini merujuk kepada semua ataupun sebahagian. Para ulama sudah membincangkan tentang hal ini. Ini merupakan satu khilaf yang lama. Kita kalau nak bangkitkan sekarang itu tak guna. Kita maka akan menimbulkan kekacauan, menimbulkan perselisihan. Ini adalah satu khilaf yang telah dibincangkan oleh para ulama, dan seperti kita semua maklum, ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan yang pendapat yang pertama, dan ada yang mengatakan pendapat yang kedua. Dan kedua pendapat para ulama ini, mereka mempunyai hujah, mempunyai dalil, mempunyai pendapat mereka sendiri, dan mereka ada nas-nas dari dalil yang menyokong pendapat mereka. Dan mereka ini bukan di kalangan para ulama yang mu'tabar, ulama-ulama yang besar. Saya bukan cakap sekarang, saya cakap ulama dulu lagi dah bincangkan tentang hal ini. Jadi nasihat saya di sini para jemaah sekalian, kalau kamu nak berpegang kepada mana-mana pendapat, peganglah. Yang penting janganlah kita berselisih dalam hal ini, kerana ini semua adalah isu-isu yang far'i ataupun isu-isu cabang. Kita semua bersatu pada isu-isu asas dalam Islam. Kalau berkaitan dengan fa'iyah ataupun perkara-perkara berkaitan yang cabang-cabang, ini semua adalah khilaf ijtihad para ulama, dan kita nak berpegang kepada masa tu, kita peganglah. Yang penting kita pada akhir zaman ni, kita perlukan kepada perpaduan. Kita perlukan perpaduan seperti yang Nabi tuntut dalam hadis ini. Dan itulah membezakan kita sama ada kita di kalangan mereka yang terjejas ataupun kita kesan dengan dengan fitnah-fitnah akhir zaman, ataupun kita di kalangan mereka yang selamat. Dan kita sebagai Islam, sepatutnya Nabi SAW suruh kita untuk hindarkan diri kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman dan tanda-tanda kiamat ini. Kita jauhkan diri kita persiapkan diri kita. Dan yang keempat para jemaah sekalian, adalah yang kita nak tentukan di sini adalah secara keseluruhan apa yang Nabi SAW nak sampaikan kepada kita adalah peringatan kepada kita. Peringatan bahawasanya kita ini tidak dapat menghindari tanda-tanda kiamat. Kita tidak dapat mengelakkan daripada tanda kiamat. Kalaulah kita ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu hari kiamat, maka kita kena persiapkan diri kita dari segi keimanan dan ketakwaan kita. Pastikan kita berada di jalan yang benar. Bagaimana? Dengan menturuti dan mentaati perintah Nabi, kita amalkan dan kita pegang sunnah Nabi SAW sekuat-kuat yang kita mampu, dengan kuatlah, dengan teguh. Janganlah kita mereka benda-benda yang baru di dalam agama seperti yang Nabi sebutkan.
Dan juga satu perkara yang saya nak sampaikan ini adalah hari kiamat ataupun akhir zaman ini merupakan satu fasa yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan fitnah, lebih-lebih pada kita sebagai umat Islam. Dan seperti apa yang kita akan sentuh nanti seterusnya pada video sesi-sesi yang akan datang, kita akan kupas dalam kitab-kitab ini. Kita akan bincangkan tentang tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil banyak dah berlaku, banyak yang dah berlaku. Mana satu kita akan sentuh nanti pada kesempatan yang akan datang. Dan tanda besar juga sebagai ulama telah menyatakan bahawa ini berlaku. Dan juga yang terakhir sekali yang saya nak sampaikan, apa yang telah kita baca, seperti saya katakan tadi, tanda kiamat ini merupakan satu benda berkaitan dengan gaib, dan ia perlukan kepada dalil-dalil dan nas-nas yang orang kata tu yang qat'i ataupun yang jelas dan pasti, yang sahih daripada Nabi SAW, dan juga di dalam seperti apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kita tidak boleh buat andaian. Tapi contohlah, kalaulah kita dapat orang kata tu nampaklah sesuatu itu berlaku, kita pasti bahawasanya salah satu tanda kecil itu dah berlaku. Tanda kecil dah banyak, dan ada yang telah berlaku menurut para ulama, ada yang dah berlaku. Dan kita pasti bahawasanya dah berlaku, dan tiba-tiba ada satu kejadian yang kita nampak, kita baca di media sosial ataupun di surat khabar dan berita dan sebagainya, dan ia seakan-akan ia ada kaitan yang sangat kuat dengan dengan tanda kiamat itu. Apakah stand kita? Apakah yang kita kena buat? Para jemaah sekalian, tugas kita bukan nak kaitkan. Tugas kita sebagai orang Islam, kita bukan nak kenal pasti sama ada tanda kiamat ni mana satu yang berlaku. Mana satu yang berlaku? Adakah berlaku depan kita maka kata ini tanda kiamat, kita kena sebarkan? Itu bukan tugas kita para jemaah sekalian. Tugas kita adalah kita ambil apa yang tanda kiamat telah diberitahu oleh Nabi SAW pada kita ini, kita ambilnya sebagai iktibar, kita ambilnya sebagai amaran dan sebagai peringatan buat kita untuk kita persiapkan diri kita. Persiapkan untuk apa? Seperti yang kita tahu, kematian itu dia tidak orang kata tu tidak ada tidak akan datang kecuali Allah SWT dah tentukan. Tapi kita tak pasti bila Allah dah tentukan untuk kita, maka ia boleh datang bila-bila. Dan bila ia datang tidak boleh dilambatkan, ia tidak akan dipercepatkan pun. Maka kita tidak tahu, maka kita persiapkan diri kita. Kerana bila-bila saja seseorang itu boleh bertemu dengan Allah, boleh bertemu dengan ajalnya boleh berlaku bila-bila saja. Mungkin dia sedang memandu, kemudian na'udzubillah min zalik berlaku orang kata tu accident ataupun berlaku kemalangan. Dia sedang berjalan, dia pun boleh kena langgar. Dia sedang melakukan sesuatu, kemudian ada berlakunya kemalangan. Secara sekelip mata kematian itu boleh berlaku. Tidak semestinya kematian itu tunggu seorang itu sudah umur lanjut, sudah tua, sudah umur 60 lebih, kemudian dia dah baring, dah tengah tunggu nazak atau sakaratul maut. Itu boleh jadi, tetapi boleh juga berlaku bila-bila saja pada mana-mana umur. Kalau hatta bayi yang baru lahir itu boleh meninggal dunia, apalagi kita yang kita sedang menjalani kehidupan kita kat luar jalan dan sebagainya, kita tidak tahu takdir kita. Kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Kita ambil tanda-tanda kiamat ini bukan untuk kita mengenal pasti. Pasal kita kenal pasti kita nak buat apa, tetapi kita ambilnya adalah untuk sebagai satu iktibar, sebagai satu peringatan buat diri kita. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Kita akan sentuh lebih banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar kiamat yang telah makin terselah dan nyata pada zaman ini, pada kita sebagai umat akhir zaman. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.